Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Suryani binti Makno. Saya Wana Fatihah binti Wan Ghaffar daripada kelas BM4. Baiklah, pada hari ini saya ingin menjawab persoalan yang telah diajukan. Kita lihat pada soalan 1A. Okey, jadi apakah bukti kepentingan prasarana dan peralatan untuk menentukan keberkesanan pelaksanaan program pendidikan inklusif PPI di Malaysia? Okey, jadi kepentingan prasarana dan peralatan ini ialah yang pertama untuk memudahkan murid berkeperluan khas mengikuti pengajaran dan pembelajaran guru di sekolah. Contohnya, prasarana yang boleh diberikan ataupun prasarana yang boleh disediakan oleh pihak sekolah ialah seperti laluan kerusi roda. Jadi, setelah kita tahu murid berkeperluan khas ini ada juga yang menggunakan kerusi roda. Jadi seandainya sekolah menyediakan laluan berkerusi roda ini, mereka akan mudahlah untuk pergi ke kelas ataupun untuk pergi makan sewaktu rehat. Yang kedua, kita lihat dari segi kepentingannya ialah untuk meningkatkan lagi motivasi murid berkeperluan khas hadir ke sekolah. Contohnya, guru menyediakan peralatan seperti braille untuk pelajar yang mempunyai masalah buta. Kita sudah sedia maklum bahawa masalah penglihatan atau masalah buta ini maksudnya murid tidak berupaya untuk melihat apa-apa. Jadi, seandainya sekolah menyediakan peralatan seperti braille, ini akan meningkatkan lagi motivasi mereka untuk kekal hadir di sekolah dan belajar bersama rakan-rakan lain. Dan mereka tidak akan mudah berasa berputus asa dan tidak mempunyai keyakinan diri. Kerana apa? Kerana mereka juga mempunyai peralatan khusus untuk mereka mempelajari ilmu pengetahuan sama seperti murid-murid lain yang tidak mempunyai masalah seperti mereka. Okey, itulah kepentingan prasarana dan peralatan. Kita lihat kepada soalan 1B di mana bincangkan usaha kolaborasi badan kerajaan dan badan bukan kerajaan dalam menyumbang kejayaan PPI di sekolah. Kita sudah sedia maklum bahawa pihak kerajaan yang terlibat secara langsung dengan program pendidikan inklusif ini seperti pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia. Okey, jadi pihak kerajaan ini boleh bekerjasama dengan badan bukan kerajaan, misalnya Yayasan Kiwani Sindrom Down. Untuk makluman semua, Yayasan Kiwani Sindrom Down ini adalah diwujudkan untuk membantu guru dan ibu bapa yang mempunyai murid yang mempunyai masalah sindrom Down ni, sindrom Down. Okey, ada juga murid yang sindrom Down ini pergi ke sekolah biasa dan memasuki kelas pendidikan khas integrasi, dan ada juga sebahagian pada mereka ibu bapa mereka menghantar kepada inilah Yayasan Kiwani Sindrom Down. Jadi menerusi kerjasama pihak sekolah dengan Yayasan Kiwani Sindrom Down ini, kita dapat meningkatkan lagi ataupun dapat melebar luaskan lagi mengenai sindrom Down ini. Hal ini kerana Yayasan Kiwani Sindrom Down ini secara tidak langsung membantu dan memberikan tips penjagaan khusus buat anak sindrom Down dan bagaimana untuk mengajar kanak-kanak yang sindrom Down ini untuk memperoleh ilmu pengetahuan sama seperti murid-murid normal. Okey, jadi kerjasama yang seterusnya kita boleh dapat lihat dari segi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dengan Persatuan Autism Malaysia ataupun digelar sebagai NASOM, di mana Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia ini dia adalah berperanan untuk melindungi kanak-kanak yang autism. Okey, jadi kita tahu kanak-kanak autism ini lain caranya, lain pendekatan guru untuk mengajar. Jadi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia boleh bekerjasama dengan Persatuan Kebangsaan Autism Malaysia ini untuk mengetahui cara-cara pendekatan yang sesuai untuk guru adaptasikan dalam
kelas untuk mengajar murid yang mempunyai masalah autism ini. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan 1C iaitu huraikan dengan terperinci dari aspek kerjasama antara guru mata pelajaran dan guru pendidikan khas ke arah menjayakan PPI di dalam kelas. Kita sudah sedia maklum bahawa guru pendidikan khas amat penting dalam pelaksanaan PPI dan guru arus perdana juga penting. Jadi mereka haruslah bekerjasama kerana untuk mereka harus bekerjasama untuk menjayakanlah pembelajaran dalam situasi kelas dalam situasi inklusif itu. Jadi kerjasama yang saya dapat gambarkan di sini ialah guru arus perdana dan guru arus perdana dan guru pendidikan khas. Okey, guru arus perdana ni perlu menyediakan ataupun perlu melihat perkembangan murid berkeperluan khas dari semasa ke semasa dan kemudiannya melaporkan kepada guru pendidikan khas. Okey, apabila laporan ini disediakan dan guru pendidikan khas pula membaca laporan tersebut, maka guru arus perdana dan guru pendidikan khas dapat berkongsi tenaga dan bergabung idea untuk merancang strategi yang lebih baik untuk meningkatkan lagi pengetahuan dan meningkatkan lagi proses pembelajaran murid berkeperluan khas di dalam program inklusif ini. Okay, yang kedua, kerjasama yang saya dapat gambarkan ataupun saya dapat katakan di sini ialah guru arus perdana dan guru pendidikan khas perlu sentiasa memberi kerjasama dia perlu sentiasa memberi sokongan kepada murid berkeperluan khas. Maksudnya di sini bagaimana kita ingin meningkatkan keyakinan dan memberi motivasi ni kepada murid berkeperluan khas. Kiranya guru pendidikan khas dan guru arus perdana haruslah mengadakan aktiviti ataupun program-program khusus untuk murid berkeperluan khas yang mengikuti program inklusif ini agar mereka tidak berasa janggal dan agar mereka berasa diri mereka sama sahaja dengan murid-murid lain di dalam kelas aliran perdana. Contohnya program sambutan hari jadi ke dalam kelas. Jadi murid-murid secara tidak langsung akan dapat bersama dengan murid lain dan membina hubungan sosial. Jadi ini secara tidak langsung akan meningkatkan lagi keyakinan murid berkeperluan khas di dalam kelas aliran perdana. Jadi itulah sedikit pandangan saya untuk menjawab persoalan 1A, B dan C. Terima kasih.